Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah azza wa jal ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal pada malam yang berbahagia ini, tanggal 18 Muharram 1443. Maksudnya 18 hari dah kita berada pada tahun baru Hijri, tanggal 27 Ogos 2021. Berarti 4 hari saja lagi kita nak mencapai ataupun kita nak menghayati saat-saat dan detik-detik kemerdekaan sebuah negara. Yang mana kalau kita lihat dalam sejarah, tanggal malam 30 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bersama dengan pembesar-pembesar dan masyarakat kita, warga merdeka ini melihat bagaimana bendera Union Jack dibawa turun. Mudah-mudahan malam ini sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, Allah berikan peluang kepada kita bersama-sama untuk kita ambil beberapa ibrah sempena dengan Muharram, sempena dengan kemerdekaan tanah air yang tercinta. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, apapun kita doakan, mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita kelapangan, Allah berikan kepada kita rezeki yang luas, Allah berikan kepada kita jalan keluar daripada kesulitan, Allah bagi kepada kita keterangan daripada kesesatan maupun boleh membuatkan kepada kita kesempitan, dan mudah-mudahan kita punya kawan yang ramai agar kita tidak keseorangan di dunia, begitu juga di akhirat. Dan juga amal-amal kita yang kita lakukan, walaupun nampak sikit, nampak kecil daripada pandangan manusia, biarlah ia menjadi satu tanda bukti kita manusia hamba Allah yang beriman, bersedia untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah dengan sebesar-besar ganjarannya, mudah-mudahan. Baik muslimin muslimat sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, malam ini saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan sikit sebanyak apa yang kita sebut tentang perkara kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin wa aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sadaqallahul azim. Allah sebut, siapa yang mengerjakan amal yang saleh, yakni amal-amal kebaikan, sama ada lelaki maupun perempuan, maksudnya kita ni golongan lelaki ataupun perempuan, sedang ia beriman, dalam masa dia itu mempunyai iman, nescaya Allah akan hidupkan ia dengan kehidupan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka amalkan. Dan inilah satu kehidupan yang kalaulah kita hari ini beramal dengan amal kebaikan, bukan kerana nak dapatkan ganjaran, bahkan apatah lagi nak dapat pujian, kita buat semata-mata kerana Tuhan, nescaya Allah sebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan bagi kepada dia kehidupan yang lebih baik, sama ada di dunia maupun di akhirat. Lalu apa lagi hakikat sebenarnya dalam hidup ini nak buat baik? Rezeki yang diperolehi kita dapat daripada yang jalan yang baik, halal, melalui dengan kudrat kita, melalui dengan keupayaan kita, dengan kita masa kita yang kita pertanggungjawabkan, walaupun orang tak lihat, tapi kita memiliki nilai amanah kepada diri kita. Kemudian kita rasa qanaah, rasa puas dengan nikmat, dengan rezeki yang kita terima, walaupun pulangan yang kita dapat tidak seberapa banyak, tapi kita bersyukur dengan nikmat yang sedia ada untuk kita bawa balik dalam kehidupan. Begitu juga dengan taufik.
dengan satu keizinan daripada Allah, yang mana ketaatan kita dapat lagi teruskan dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Seumpama kita berdepan dengan pandemik ini. Walaupun kita tidak berdepan dengan musuh yang nyata, tetapi kita beriman dengan Allah. Walaupun kita hanya menganggapnya Allah sentiasa melihat kita walau di mana jua kita berada. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah, Allah melihat kita. Nescaya kita akan sentiasa berawas, sentiasa akan berwaspada untuk sentiasa berhati-hati dalam tindak tanduk kehidupan kita. Begitu juga kita akan merasakan sa'adah. Sebab falanuhyiyannahu, kata Allah tadi, kita akan rasa sa'adah, rasa bahagia dengan kebahagiaan yang diperolehi, tambah-tambah keperluan-keperluan yang kita dapat hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Begitu banyak. Begitu banyak. Sehingga mana kita pun kalau fikir balik tak terjangkau di akal. Bagaimana aku orang kampung, bagaimana ayah dulu, mak ayah kita bersusah payah. Hari ini kita hidup bersenang lenang kerana dengan usaha dan juga khidmat mereka selama ini. Yang mana ibu ayah kita tidak mengharapkan apa-apa daripada manusia, tapi tengoklah mereka mengharapkan Allah memberikan ganjaran kepada zuriat mereka. Dan hari ini kita sebagai anak beranak mereka, kita hidup dalam keadaan aman dan bahagia. Siapa yang beruntung, tuan-tuan? Kita. Siapa yang memberikan, siapa yang menjalankan, siapa yang melorongkan keuntungan ini? Lihatlah mereka yang telah berkorban dalam hidup kita. Begitu juga dengan jannah, syurga yang kita dambakan. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab kita nak mengambil peluang ini untuk kita lihat dalam hidup, bahawa kita nak hidup bahagia, nak hidup seronok. Begitu juga dengan nilai hakikat kemerdekaan. Yang kita hari ini capai kemerdekaan itu bukan hanya sekadar laungan merdeka, merdeka, merdeka. Generasi demi generasi diceritakan tentang laungan keramat itu. Ya, itu adalah detik sejarah dan itu adalah ungkapan yang dilaungkan oleh Perdana Menteri kita. Pemimpin kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita punya jiwa insan-insan yang hebat, berjuang demi tanah air dan menjaga kita sebagai rakyat Malaysia. Tak kira pelbagai bangsa, yang penting kita hidup aman sentosa. Muslimin, muslimat, rahimakumullah sekalian. Sebab tu malam ni saya nak bawa untuk kita lihat nilai kebahagiaan dalam hakikat kehidupan. Seperti mana yang Allah sabdakan dalam surah An-Nahl ayat 97 tadi, bahawa kita kena beramal saleh. Itu di antara keyword dia. Itu kata kunci untuk setiap kita hari ini. Kalaulah kita laungkan merdeka sekalipun, tetapi kita tidak beramal dengan amal-amal yang saleh, amal-amal kebaikan, bagaimana mungkin untuk kita mengundang kehidupan yang lebih baik di saat kita hidup, apatah lagi di saat kita meninggal. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada kongsikan beberapa potong ayat di dalam Facebook saya. Kan saya katakan bahawa kita ni ibarat sedang menunggu saat-saat kematian. Ya, kalau tuan-tuan tidak mengingati bahawa kematian itu sebagai satu peringatan, nescaya apa lagi tanda peringatan sebagai orang yang sentiasa lupa dan alpa. Sudah pasti Allah datangkan kematian itu sebagai satu peringatan dan nilai kesedaran buat hakikat manusia yang dirinya hidup tapi bimbang hatinya mati. Tuan-tuan, puan-puan, sebab itulah peringatan ini Allah datangkan bagi orang hidup agar hati tak mati. Bimbang hati mati, orang tu hidup. Ni bahaya, tuan-tuan. Ramai di kalangan manusia yang hari ini mati hatinya, walaupun hakikat jasadnya berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Tu orang duk kata mayat hidup tu. Contoh saya nak sebut apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini banyak di antara tanda-tanda kesedaran yang Allah beri kepada kita secara langsung maupun tidak langsung. Sedar ataupun tidak, bahawa seorang demi seorang sahabat kita yang meninggal, adik-beradik kita yang meninggal seorang demi seorang kerana dengan pandemik COVID-19. Itu tidak dikira dengan penyakit-penyakit lain. Sakit buah pinggang, kanser, jantung dan seumpama dengannya. Ini adalah di antara peringatan yang Allah berikan. Tak apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat pula dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentang bukti-bukti kebahagiaan itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Allah dalam surah Taha ayat 44, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, dengan gaya bahasa yang kita sebut santun, sopan santun. Dan semoga ia beringat dan memberikan peringatan, beringat dan sehingga sampai kepada membawa kepada peringatan agar dia takut kepada Tuhan.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Berapa ramai di kalangan hari ini para ulama kita menegaskan tentang perihal agama, tapi masih lagi kita boleh bersukaria, bahkan ada di kalangan kita yang mempersenda. Wal-a'yazubillahi min zalik. Tuan-tuan, hakikat Islam ini menyantuni, masya-Allah tabarakallah, betapa ramai di kalangan ulama kita bersedia turun ke lapangan. Berapa ramai di kalangan ulama kita turun tanpa menggunakan khidmat manusia, semata-mata untuk berkhidmat kepada Tuhan mereka, untuk memastikan bahawa manusia memperhambakan diri kepada Allah. Masya Allah tabarakallah. Hebat tuan-tuan. Ulama kita menginfakkan diri mereka turun ke lapangan tanpa mengharapkan balasan. Masya Allah tabarakallah. Sebab tu saya nak sebut tentang erti merdeka tuan-tuan. Puan-puan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Berapa ramai di kalangan para pejuang dalam negara kita berjuang semata-mata kerana nak menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan puan-puan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Beruntunglah kita di saat dan ketika ini kalau kita dapat lihat di antara orang-orang yang pernah memperjuangkan tanah air kita yang tercinta ini, sanggup berkorban, sanggup mengorbankan jiwa raga mereka semata-mata untuk menjaga agama, untuk menjaga maruah, untuk menjaga keluarga dan warisan, apatah lagi menjaga generasi di bumi bertuah ini. Oh, macam pantun, macam sajak lah pula tuan-tuan. No? Kan tuan-tuan, semangat. Bila sebut tentang merdeka, saya dengar sana sini orang cerita tentang merdeka. Ya, kadang-kadang ia membawa kepada kita tentang erti kata bagaimana kita hari ini warga merdeka yang sepatutnya menyambut kemerdekaan. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, mungkin seketika nanti saya nak kongsikan dengan anda semua tentang bagaimana hakikat hari ini para ulama kita, para cendikawan kita bersusah payah untuk mempertahankan bumi yang tercinta ini. Izinkan saya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk kita lihat nama-nama hebat yang pernah berada di bumi Malaysia yang kita jarang-jarang cerita kepada anak-anak kita. Muslimin, muslimat rahimakumullah sekalian, kalau boleh saya ambil sedikit masa ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada dengan kawan-kawan kita, anak-anak kita, alah tuan-tuan, ambillah peluang cerita. Mungkin kita susah nak dapat cerita tentang kisah para nabi, mungkin ya. Para sahabat, susah nak ingat. Okey, kita ambil pahlawan-pahlawan di bumi Malaysia, di bumi merdeka, di tanah Melayu kita, untuk kita cerita kepada generasi. Sebab mereka pernah mengorbankan masa, mengorbankan jiwa, mengorbankan segala apa yang mereka ada untuk mempertahankan bumi ini. Baik, muslimin, muslimat rahimakumullah sekalian. Sebagai contoh, pertama saya ambil Tok Janggut. Namanya Haji Mat Hassan, Panglima Mat Munas. Ulama tuan-tuan, memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu susulan daripada campur tangan puak-puak British ketika mereka berada di Kelantan. Dan ketika itu ada satu perjanjian dengan Bangkok pada tahun lebih kurang 1909. Apa yang berlaku? Berlakulah pemberontakan ataupun rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat tempatan dengan dasar yang dikenakan oleh puak-puak British ni yang mengenakan cukai yang melampau dan akhirnya boleh membuatkan rasa orang tidak puas hati. Akhirnya 24 Mei 1915, Tok Janggut bersama dengan pengikut dia lebih kurang 1,000 orang bertempur untuk mempertahankan hak bumi ini. Dan akhirnya apa yang berlaku? Tok Janggut jatuh tewas. Tuan-tuan dan puan, itu nama yang kita mungkin pernah dengar. Seterusnya tuan-tuan dan puan, nama juga yang mungkin anda kenal, iaitu nama samarannya Tok Kenali. Nama sebenarnya ialah Haji Muhammad Yusuf Ahmad. Tuan-tuan, walaupun dia tidak terlibat dengan apa-apa jua peperangan, mengangkat senjata, lawan dengan pihak musuh, tapi Tok Janggut, Tok Kenali di antara orang yang meniup semangat. Bahkan Tok Kenali tak pernah turun dalam medan perang, tapi Tok Kenali meniup semangat perjuangan di kalangan orang Melayu ketika itu untuk mempertahankan bumi yang tercinta. Dan hakikatnya, bila tengok sejarah-sejarah dalam buku-buku yang dicoretkan dalam sejarah Melayu, tanah Melayu ni, menceritakan tentang perihal antara peranan daripada Tok Kenali ini banyak melahirkan ramai di kalangan para ulama, ahli-ahli agama di kalangan yang terkenal maupun tidak seluruh tanah air. Tu Tok Kenali. Seterusnya tuan-tuan dan puan, daripada Kelantan kita turun ke Terengganu. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, seorang tokoh ulama yang tersohor, yang mana terbabit secara langsung dalam gerakan menentang puak-puak British ni. Ya, apabila penasihat British di Terengganu mengenakan cukai, menindas masyarakat ketika itu, maka tak puas hati,
berbincang, tak puas hati juga, akhirnya terpaksa berdepan untuk mempertahankan hak ataupun rakyatnya kerana dengan cukai yang dikenakan. Apa yang berlaku? Tercetusnya kebangkitan pada tahun 1919 dan akhirnya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung ditangkap dan dibuang ke negeri Mekah, ke negara Mekah, maafkan saya. Jauh di sana, dan dikatakan bahawa Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung dikebumikan di tanah suci. Masya Allah, tabarakallah, perjuangan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Seterusnya ialah Tuan Guru Haji Abbas. Namanya Haji Abbas Muhammad. Orangnya mungkin kita tidak berapa kenal. Walaupun sama macam Tok kenali, tak pernah terlibat dalam peperangan, tapi seorang yang alim, orang yang mainkan peranan besar dalam pendidikan Islam di Terengganu, dan orang yang bertanggungjawab memperkembangkan ataupun mengembangkan pahaman ahli sunnah wal jamaah, terutama di sudut perkembangan pondok-pondok di sekitar Terengganu, dan juga di antara orang yang membahaskan tentang isu-isu yang dibangkitkan oleh golongan muda berkenaan dengan isu-isu cabang ataupun isu-isu khilafiyah, isu-isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah, itu di antara pejuang yang berada di bumi Malaysia. Siapa lagi? Tok Paloh. Tok Paloh, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya baca buku sejarah yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Dakwah Islamiyah, namanya Syed Abdul Rahman Muhammad Al-Idrus. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Dia belajar agama dan pernah dihantar sampai di bumi Mekah, tuan-tuan. Balik mai ke Pahang ni, dia pula buat pondok. Dia pula jaga pondok, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, ketika tu kalau tengok di Kelantan, di Pahang, di Terengganu, ramai tok-tok guru turun. Maksudnya terlibat secara langsung sebagai peniup semangat kepada masyarakat di bumi kita, tanah air tercinta ini. Dan Tok Paloh di antara orang yang juga tidak terkecuali untuk meniupkan semangat. Ketika Tok Bahaman, Tok Mat Kilau, siapa lagi? Tok Gajah, ni pendekar-pendekar di bumi Tok Gajah, bumi Pahang. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun mereka bertempur habis-habisan sampai tahap mereka dan hampir ditewaskan, tetapi Tok Paloh tampil ke depan untuk membantu. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada diceritakan bahawa hebatnya para ulama ni, tuan-tuan, Allah bagi karamah. Allah bagi kemuliaan kepada mereka. Karamah tak sama mukjizat hanya pada Nabi. Karamah ni Allah bagi kemuliaan kepada tersebut sebagai waliullah ataupun orang yang ada taraf tinggi dari sudut darajatnya. Ya, tuan-tuan puan-puan, apa yang berlaku? Tok Paloh disebut apabila dia berdepan dengan puak-puak musuh, kan? Puak-puak musuh digambarkan takut, seolah-olah didatangkan dengan ribuan bala tentera daripada bangsa Melayu kita ni. Sedangkan Tok Paloh hanya lebih kurang beberapa ratus orang je. Itu diceritakan. Begitu juga dalam satu rundingan. Ketika Tok Paloh naik bincang dengan Puak British di atas kapal, ketika mana nak dapatkan persefahaman, akhirnya Puak British ni nak tunjuk dia punya hebat dengan kuasa dia, Tok Paloh sengitkan sikit dia punya serban, tiba-tiba kapal itu pun sengit sama, tuan-tuan. Kalau saya sengit kupiah, tuan-tuan tak sengit, tak jadi. Maksudnya, tuan-tuan, inilah dia para ulama kita. Pejuang-pejuang tanah air. Yang terakhir saya nak sebut tentang Kiai Saleh Haji Muhammad Saleh Abdul Karim. Orangnya berada di bumi Johor, Darut Ta'zim. Masya Allah, tabarakallah. Dia di antara orang yang mempertahankan, yang memperjuangkan hak-hak bumi tercinta bersama dengan warga ataupun warga merdeka ini, tuan-tuan. Yang mana ketika itu komunis mengambil alih apabila jatuhnya tentera Jepun. Mereka pula kacau. Yang paling kemuncak apabila puak-puak komunis serang puak orang Islam, bunuh secara terang-terangan, buat kacau bilau di masjid, kacau orang tak pergi solat, ganggu orang tak pergi solat, lempar ataupun sembelih babi bawa masuk dalam surau. Akhirnya Kiai Saleh dan juga beberapa orang Islam yang lain, beberapa orang Melayu kita bangun untuk mempertahankan hak. Ini nak tunjuk, tuan-tuan, betapa beraninya semangat yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang tanah air kita yang tercinta. Beruntunglah kita hari ini, tuan-tuan. Walaupun kita hari ini adalah warga merdeka yang hanya cuci tangan, angkat bendera, pacak depan rumah, kan, bubuh depan kereta, kan. Kadang-kadang cat terus. Jangan cat muka, tuan-tuan. Itu cerita dia. Nak sebut apa? Semangat kita menyambut kemerdekaan. Beruntung kerana kita ada manusia yang telah berjasa di bumi yang bertuah ini. Tuan-tuan, perempuan, bersyukur kita, tuan-tuan. Sebab tu saya nak sebut pada malam ini, tuan-tuan, tentang kebahagiaan tadi. Bahawa kita nak ambil erti merdeka biar kita bahagia. Jangan kita terjerat dan akhirnya menjadi mangsa. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Kita lihat pula dalam situasi hari ini, bahawa bagaimana kita nak menjadikan hubungan sesama manusia ini baik.
Saya sebutkan daripada Uthman bin Talha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun yusaffina laka wudda akhika." Yang pertama, tusallim alaihi idza laqitah, tuwassi' lahu al-majlis wa tad'uhu bi ahabbaihi wa asma'ihi. Tuan-tuan dan puan, 3 sifat yang boleh menyucikan hubungan kasih sayang antara saudara kamu. Sebab hari ni kita lihat isu timbul sikit, dia pok kono kok lain. Dia swing kok lain. Akhirnya yang berlaku berbalah, berkelahi. So, yang rugi kita. Tuan-tuan, cuba lihat balik bagaimana kita nak mewujudkan nilai perpaduan. Tadi masa solat Jumaat, saya mengacara untuk solat Jumaat di Masjid Angkasa Puri. Jadi khatib pada Jumaat tadi sebut berkenaan dengan menghargai ataupun menghayati rukun negara. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita ingat tak dulu masa kecil-kecil dulu kat buku nota kita tu kan, kat sekolah rendah dia ada rukun negara. Kan? Lepas tu kalau kat bawah tu ada rukun iman lah, kadang-kadang rukun Islam lah. Bergantung kepada buku nota yang kita terima tu. Kadang-kadang ada apa nama tu? Bahawasanya saya rakyat Malaysia, kan? Ikrar sebagai rakyat bumi bertuah ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis Nabi sebut apa? 3 sifat yang boleh menyucikan hubungan kasih sayang sesama manusia. Pertama, memberi salam apabila menemuinya. Islam ini dia mendahului akan yang lain. Sebab tu Islam ni cantik, bila jumpa orang kita bagi salam. Tuan-tuan, salam is a greeting. Tanda hormat, tanda kita communicate dengan orang. Betapa Islam itu cantik, tuan-tuan. Dia mengajar kita untuk kita santuni orang lain. Tapi bila kita dah meningkat dewasa, rasanya kita tunggu orang. Hang budak kan, hang bagi salam kat aku. Aku ustaz kot. Sebagai contoh. Bagi salam kat ustaz. Aku ni masuk TV sebagai contoh. Saya ni tuan-tuan baik. Masya Allah, tabarakallah. Jangan marah. Awak tarik muka tu. Relax. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian ya. Lihat. Allahu Akbar. Nabi sebut di antara cara untuk kita menyucikan hubungan sama manusia, pertama ialah kita bagi salam bila jumpa. Mudah, tuan-tuan? Mudah. Tapi lah ni nak jumpa macam mana? Jumpa di alam maya. Jumpa macam ni kita bagi salam. Tadi saya dah bagi salam. Awal tadilah. Okey, tak apalah tuan-tuan. Yang kedua, iaitu melapangkan tempat baginya dalam majlis. Apa maksudnya? Wa tuwassi' lahul majlis. Kalaulah dia nak minta untuk bantu, terutama dalam majlis-majlis ataupun dalam satu program, ataupun dalam mungkin dia ada hajat sesuatu, kita tolong untuk memudahkan dia. Itu di antara perkara yang boleh dia rasa, Allah, ramai tolong. Allah, terima kasihlah. Tolong angkat kursi je pun. Tak pun tolong tarik tirai. Tolong hampak saproh pula. Apa? Alas. Alas tu kan. Alas meja ke, alas tempat makan tu. Saya pergi kat surau kita, surau apa panggil ni? Surau An-Nur tu. Ustaz kita bawa pergi rumah. Jamu mi kuotiao. Masya-Allah. Kuotiao sup sedap, tuan-tuan. Hampak saprah dulu. Kita memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga, tuan-tuan, apa dia? Iaitu dalam keadaan kita nak memanggil namanya ataupun nak memanggil si dia, panggillah dengan panggilan yang sebaik-baik, apatah lagi dengan panggilan yang dia suka. Sebab tu kalau kita tengok hubungan suami isteri, saya tulis malam, apakah panggilan yang paling manis bagi anda semua apabila baru berkahwin? Kan ada sayang, ada hobi, ada my love, ada apa lagi macam-macam lah tuan-tuan panggil. Saya pun tak tahulah zaman lah ni macam-macam. Ya tak apa, berselang tahun, berpuluh tahun kan, berselang anak dah, adakah panggilan itu akan stay, akan kekal, masih lagi menjadi sebutan? Kalau alhamdulillah masih, tak masalah. Kalau berubah pun tak apa. Yang kadang-kadang saya tanya kat masa dia kata apa, takut sekali lagi anak panggil sama macam mak marah, mak cemburu. Kan pernah kan kalau kita panggil kat suami kita abang, tiba-tiba si anak ni panggil abang. Sebagai contoh, sebab dia tak tahu nak membezakan lagi abang tu siapa kan. Tapi kalau kata kita pergi ke rumah, kalau kita pergi ke kedai mama, kita panggil kat bini kita, panggil cantik, dia main seorang tu, dia manis, tak hangin kita ni, bini aku hang panggil dia manis, ini abang tak manis kah? Contoh lah, jangan marah. Okey, tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Maka Nabi sebut, untuk kita nak menyantuni orang lain, panggil panggilan yang baik-baik.
Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam media sosial ni janganlah gunakan bahasa yang boleh merosakkan hubungan. Kita nak cari kemerdekaan yang hakiki. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, lihat bagaimana baginda Nabi SAW membina satu kepercayaan akidah teras kepada Allah semata-mata dalam hijratun Nabi SAW sebagai tanda dan dia punya penanda aras daripada bukan hanya sekadar hijrah min Makkah ila ardi Madinatil Munawwarah, tapi Rasulullah nak terangkan bahawa mereka yang meninggalkan segala kemewahan, mereka yang meninggalkan segala kekayaan, mereka yang meninggalkan segala yang mereka miliki sebelum ini, berpindah meninggalkan semuanya semata-mata kerana mencari redha Allah. Tuan-tuan, puan-puan, tahap mereka begitu hebat. Kalau kita hari ini nak buka YouTube, nak tengok ceramah di surau kita saja pun, alhamdulillah baru 27 orang tuan-tuan. Ni Ustaz Nabil. Inilah dia mata-mata sebagai ahli syurga. Kita doakan yang baik-baik buat anda dan juga saya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Kenapa? Bila kita bertemu dengan Allah, mata ini akan menjadi saksi. Ya Allah, nanti dulu hamba ni pernah tonton YouTube. Daripada channel surau kita An-Nur fasa 2 ni, fasa 3 ni. Mata-mata nak dengar ceramah Ustaz Nabil. Sebagai contoh, tuan-tuan, walaupun hanya sekejap tuan-tuan buka tengok muka saya, walaupun muka saya tak best macam mana pun, tapi kita mendengar majlis ilmu, mudah-mudahan pernah menjadikan ia sebagai bukti dan mata kita sebagai saksi kita pernah melihat majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah, para malaikat dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diangkat kedudukan, dimasukkan ke dalam syurga yang diidamkan. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Kata Abu Zar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, ittaqillah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an tufrigha min dalwaka fi ina'il mustasfi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan merasa hina dengan amal kebaikan yang kamu lakukan walaupun kecil. Nampak tuan-tuan? Ini kata Nabi SAW. Ya? Seperti mana kamu menuang air yang ada di dalam timba kamu ke dalam bekas orang yang meminta minuman dan kamu bertemu samamu dalam keadaan muka yang manis. Sebab tu tuan-tuan, wajah yang manis di antara wajah yang disukai Nabi. Bahkan Nabi sentiasa dalam keadaan berwajah manis walaupun Nabi dalam keadaan sedikit derita maupun kecewa. Nabi cerita juga kepada kita, Nabi wajah manis. Orang sahabat Nabi, siapa yang tak mau tengok Nabi di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Beruntunglah kita hari ini kalau kita tidak mahu mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kemuncak kita nak mencapai kemerdekaan dan menjelang 4 hari lagi, bukan hanya sekadar kita nak memikirkan tentang pengisian, tapi bagaimana kita nak melahirkan generasi yang benar-benar mempunyai cara untuk menzahirkan sifat kehambaan kepada Tuhan yang satu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin di akhir ini saya nak bawa satu kisah di antara nama seorang anak muda yang biasa-biasa tetapi luar biasa apabila kita ceritakan tentang perihal dia. Siapa dia? Al-Barra bin Malik. Siapa? Al-Barra bin Malik. Siapa tuan-tuan Al-Barra bin Malik ni? Cuba tulis sekejap kat saya. Siapa Al-Barra bin Malik ni? Saya nak tengok sekejap kat tuan-tuan. Siapa Al-Barra bin Malik ni? Tak ada lah saya nak tulis lagi tau. Tak apa. Al-Barra bin Malik ni adalah saudara kandung. Saudara kandung kepada pembantu peribadi Nabi. Siapa pembantu peribadi Nabi? Iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik. Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Al-Barra namanya biasa-biasa. Maksudnya namanya, kalau orang kata apa? Orang tak cerita, kita pun tak tahu. Ya, tapi nama ini disebut ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan perempuan, apa yang berlaku ketika Nabi SAW wafat, muncullah beberapa golongan dan beberapa gerakan yang nak mengkucar-kacirkan fahaman agama akidah kita yang satu. Termasuklah Nabi palsu yang namanya Musailamatul Kazzab. Bahawa diceritakan bahawa Musailamah Al-Kazzab ini mempunyai pengikut yang banyak. Sehingga dikabarkan dalam riwayat pengikut dia mencecah kepada angka 40,000. Tuan-tuan, membimbangkan umat Islam ketika itu.
Apa yang berlaku? Abu Bakar terpaksa berbincang dan mengatur strategi bersama dengan panglima perang yang mana dilantik Khalid bin Al-Walid untuk mengetuai perang ini. Dalam perang untuk memerangi puak Musailamatul Kazzab ini, tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, hantarlah batalion yang besar untuk turun berdepan dengan puak Musailamatul Kazzab, pendusta dalam agama. Kubu-kubu yang dibina dalam kawasan Musailamatul Kazzab bukan calang-calang, bukan biasa-biasa, luar biasa. Tapi tuan-tuan, kerana dengan kekentalan jiwa mereka cuba untuk menyerang tapi tidak berjaya. Serangan dicuba lagi, tidak berjaya untuk menembusi kubu-kubu ini. Akhirnya Khalid Al-Walid terpaksa patah belakang, susun strategi baru. Bincang punya bincang, atur punya atur, buat punya bujak. Akhirnya Khalid terpandang wajah Al-Barra' bin Malik. Dia kata, Al-Barra', kamu turut serta dalam perang ini bersama dengan aku. Akhirnya Al-Barra' mengangkat senjata, sebilah pedangnya, lalu menyatakan dengan satu slogan, wahai kaumku, iaitu kaum Ansar, hari ini tidak ada lagi dalam fikiran kamu tentang bumi tercinta Madinah. Hari ini yang perlu ada hanya Allah dan syahid. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nampak jiwa anak muda yang merdeka. Kalau hari ini saya sebut pada tuan-tuan, siapa yang berani nak pergi ke bumi Gaza, berperang dengan puak-puak Zionis Israel, jom kita pergi malam ni. Ada tuan-tuan. Senyap saya rasa. Tutup terus, tak pergi out terus. Live group. Maaf, jangan marah, gurau je. Tuan-tuan, semangat ni yang penting. Apa yang berlaku? Al-Ansar yang lain bersama dengan Al-Barra' mendepani pihak musuh yang lain, sehingga seorang demi seorang pengikut Musailamatul Kazzab jatuh mati. Musailamatul Kazzab nampak dan terus terasa takut kerana strategi yang disusun oleh Khalid amat menggurunkan kali ini. Akhirnya Musailamah bersembunyi dan kubu demi kubu yang dipertahankan oleh pihak Musailamah berjaya ditembusi sampailah kepada kubu yang utama yang begitu kuat. Khalid dengan tenteranya tak berjaya. Al-Barra' juga tidak berjaya. Dalam masa yang sama, Al-Barra' pesan dan kata kepada pengikut dia yang lain, wahai sahabat-sahabatku, angkatlah aku dengan galah, lindungilah aku dengan perisai daripada terkena anak-anak panah puak-puak musuh. Kemudian lemparkanlah aku ke dalam kubu tersebut, biar aku terjun ke sana dan aku berjaya buka pintu untuk kamu, kalaupun aku mati syahid. Tuan-tuan, Allahu Akbar, jiwa kuat tuan-tuan. Biar jiwanya tewas, biar jiwanya syahid, tetapi dia memperolehi kemenangan untuk membuka pintu itu. Akhirnya tentera Islam boleh masuk. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Allah tak izinkan dia mati syahid. Dia berjaya masuk, dia buka pintu dan tentera Islam masuk. Akhirnya Musailamah dengan puak-puak dia yang lain ditewaskan dan dapat dibunuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut pada diri kita, biar kita merdeka bukan hanya jiwa, tapi merdeka dengan akal yang waras. Kerana kita tidak bertuhankan kepada makhluk, tapi kita bertuhankan kepada Tuhan yang satu. Sebab tu tuan-tuan, jangan buat macam-macam orang panggil ni fahaman yang tak menentu. Oh, vaksin ni agenda Yahudi, oh tukar pula. Vaksin ini agenda Amerika, oh tukar pula. Oh, vaksin boleh membuatkan kepada kemudaratan, oh tukar pula. Oh, vaksin bukan benda yang wajib, benda pilihan. Oh, vaksin. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, jangan gaduh. Ini ikhtiar. Memanglah kita kata tidaklah kepada wajib qat'i, tetapi untuk menjaga diri, menjaga orang lain menjadi kewajipan kepada kita. Walaupun kita sihat, tapi kalau kita bawa COVID tu kena dekat orang, apa yang berlaku? Bahkan kalau kita pula memang tak sihat, kena dekat kita bawa balik kena dekat ahli keluarga, bukankah kita juga dianggap orang yang memudaratkan orang lain? Fikirkan. Sebab tu saya nak bawa pada tuan-tuan, biar kita sambut merdeka kali ini dalam keadaan kita berdepan pandemik COVID-19. Kita tidak cepat melata, kita tidak cepat mengalah, tapi kita bertindak kerana arahan Allah dan perintah daripada Rasulullah, segera untuk kita mencari jawapan secara bersama. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan di atas perhatian yang telah diberikan. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Mohon maaf jika ada salah kurang daripada saya, mohon tunjuk ajar. Kalau ada fakta, mungkin ada hujah saya yang kurang tepat, mohon dibetulkan di lain masa, di lain ketika. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan kerana menjadi penonton setia saya sepanjang kita bersiaran seawal jam 7.50 tadi sampailah 8.25 ni waktu ni, insya-Allah. InsyaAllah baik tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.